Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. Cikgu nak mula mengajar kamu pada hari ini. Cikgu just nak ucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang sudi menonton dan menyokong channel cikgu. Cikgu harap sekiranya video-video yang cikgu buat ni adalah video yang baik untuk dikongsi, kongsikanlah, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe channel cikgu, subscribe lah channel cikgu kerana subscribe ni tak makan duit kita pun dan free saja. Just klik button subscribe supaya senang lepas ni kalau ada video-video terbaru yang cikgu upload dan ia berkaitan dengan diri kamu, dengan topik yang kamu sedang belajar, senang kamu terus boleh klik dan tengok. Okey, baik guys, tanpa melengahkan masa, untuk video hari ini setelah kita cuti lebih kurang 2 minggu, so kita masuk hari ini, cikgu nak membantu kamu dalam tajuk perimeter dan luas bulatan. Ini khas bagi soalan format SPM kertas 2 bahagian A, di mana bagi pelajar-pelajar atau calon-calon yang akan menduduki SPM pada tahun 2020 di mana akan diadakan pada tahun 2021 nanti, kamu bolehlah buat persediaan daripada awal. Jadi kalau kamu nak tahu lagi soalan-soalan apa yang akan keluar dalam SPM, kamu boleh cari dekat playlist dekat YouTube cikgu, iaitu playlist tentang soalan format SPM. Okey, di situ cikgu letakkan soalan-soalan, bagaimana cara menjawab soalan-soalan yang hanya akan keluar dalam kertas 2. So, jadi untuk pelajar lemah dan sederhana, kita boleh fokus dulu pada kertas 2. Bagi pelajar yang nak meningkatkan keputusan, grade keputusan SPM, dia bolehlah kamu cuba menjawab soalan perimeter dan luas bulatan. Kerana soalan ni sebenarnya tak susah. Ramai calon suka anggap soalan ni susah, tapi sebenarnya kalau kita ada key dia, senang saya nak jawab. Kalau kita faham konsep dan ada kunci dia, insya-Allah kita boleh jawab. Okey, baik, tanpa melengahkan masa, kita terus pergi kepada nota. Okey. Cikgu anjakkan dulu ini ke tepi supaya senang cikgu nak buat penerangan. Baik. Dalam tajuk perimeter dan luas bulatan ni, maksud cikgu, perimeter dan luas bulatan ni dia akan tanya sekaligus. Maksudnya, untuk bahagian soalan ni, dia selalunya akan bagi kita standard 6 markah. Okay, so 6 markah. Jadi, 3 markah yang pertama kita akan dapat apabila dia minta kita untuk cari perimeter ataupun panjang lengkok. Okay, dia adalah merupakan maksud yang sama, perimeter ataupun panjang lengkok. Jadi cikgu bagi nota dalam bentuk gambar yang basic dulu. Okey, 3 markah yang kedua kita akan dapat apabila dia minta kita untuk cari luas bulatan ataupun luas sektor. Okey, jadi sebenarnya untuk pengetahuan kamu, dia adalah datang daripada formula yang sama, cuma ada sedikit saja perbezaan di antara perimeter dan luas bulatan. Jadi, perkara pertama yang kamu kena faham ialah dalam satu bulatan ni, kita mesti ada jejari. Mesti kena ada jejari dan theta. Theta ni mewakili sudut yang melibatkan sesuatu sektor bulatan ataupun cikgu cakap bentuk pizza. Sebagai contoh, kalau kamu tengok kawasan yang berwarna biru ni, okey, dia kan macam kita potong macam bentuk pizza. Jadi bentuk ni dipanggil satu sektor. Satu sektor maksudnya satu bahagian daripada keseluruhan bulatan. Jadi kita panggil dia sebagai sektor. Maksud pecahan-pecahan kepada bulatan tersebut. Jadi bagi satu sektor ni, dia mesti ada nilai sudut dia di sini. Ataupun sektor yang tak dilorekkan dengan warna biru ni pun ada juga sudut dia. Okey? Dan perkara pertama yang kamu kena tahu, apakah itu panjang lengkok dan juga luas sektor. Okey, panjang lengkok dia melibatkan kawasan di luar.
lengkok. Lengkok mestilah sesuatu yang orang kata apa? Sesuatu yang ada shape, betul tak? Dia bukan straight. Okey, jadi panjang lengkok. Kalau cikgu nak refer kepada kawasan yang berlorek ni, panjang lengkok dikira daripada luar ni. Okey, sekejap cikgu buat. Panjang lengkok dikira daripada luar ni. P ke Q. Ini dipanggil panjang lengkok. Jadi cikgu tulis PL lah. Panjang lengkok bagi sektor ini. Bagi kawasan pizza ini. Kalau panjang lengkok yang ini pun kita panggil PQ juga. Tapi sebab dia besar, jadi kita panggil dia panjang lengkok meja. Sebab dia besar. Okey, kedua-dua ni dipanggil sebagai panjang lengkok sesuatu sektor. Baik, yang kedua, benda yang lorek di dalam warna biru. Sesuatu benda di dalam, dilorekkan di dalam, ini kita panggil sebagai luas sektor. So, dalam ni pun dipanggil sebagai luas sektor. Disebabkan dia besar, jadi kita panggil dia luas sektor major. Kalau sesuatu yang kecil, kita panggil dia luas sektor minor. Okey, jadi kesemuanya ni adalah nama yang sama. Dan sebenarnya kita boleh cari pun kedua-dua panjang lengkok dan juga luas sektor bagi kedua-dua bahagian bulatan ini. Dengan syarat kita mesti tahu theta dia dan juga jari dia. Okey, baik. Sekarang cikgu catatkan kepada kamu formula yang pertama. Apabila soalan melibatkan perimeter, okey, kamu just hafal je 4 formula ni. Bila kamu dapat saya soalan, kamu tulis dulu. Okey, supaya kita tak lupa. Bila melibatkan perimeter ataupun panjang lengkok, tak kisahlah panjang lengkok minor ke panjang lengkok major ke. Okey, kalau melibatkan perimeter ataupun panjang lengkok, perimeter dan panjang lengkok ni ada 2 formula. Pertama, perimeter bulatan. Okey, perimeter bulatan formula dia adalah 2 by J. Okey, 2 by J. Seterusnya, iaitu kita panggil sebagai panjang lengkok. Okey, yang tadi cikgu dah tunjukkan apa itu panjang lengkok. Okey, panjang lengkok dia tercetus kerana daripada sebahagian bulatan. Jadi bila sebahagian bulatan, kita mesti melibatkan sudut pada sebahagian bulatan tu. Sebagai contoh cikgu tulis theta. Dia sebahagian daripada bulatan, jadi kita mesti melibatkan sudut dia. So sudut dia adalah theta. Theta ni bergantung kepada soalan nanti. Okey, per 360. Kenapa kena per 360? Kerana keseluruhan bulatan sudut dia adalah 360. Ini perkara asas. Didarabkan dengan 2 pi J. Kenapa kena darab 2 pi J, cikgu? Kerana dia melibatkan perimeter. Sebab tu cikgu kata apa-apa yang melibatkan perimeter, dia mesti melibatkan dengan 2 pi J. Jadi kita just tambahkan theta per 360 didarabkan dengan 2 pi J. Kalau kita cari keseluruhan bulatan, kita perlu hanya ada 2 pi J sahaja. Okey? Baik, seterusnya cikgu pergi bahagian kedua. Apabila melibatkan luas, okey, luas ni ada 2 juga, iaitu luas bulatan. Luas bulatan ni adalah luas keseluruhan bulatan. Jadi formula dia adalah pi J kuasa 2. Berbeza. Dan seterusnya apabila melibatkan luas sektor. Okey, luas sektor sama saja macam panjang lengkok, tapi dia tukar kepada luas. Jadi bila melibatkan sektor ataupun lengkok, kita mesti masukkan sudut dia. So mesti ada theta per 360 darab sebabkan luas, jadi kena relate dengan formula luas. Pi J kuasa 2. Okey, jadi sebenarnya soalan ni tak susah pun. Kalau dia bagi keseluruhan bulatan, dia minta kita cari perimeter bulatan pakai 2 pi J. Tapi kalau dia bagi sebahagian daripada bulatan, kita just kena ambil sudut dia. Mesti ada sudut dia. Theta per 360 darab 2 pi J.
Kalau dia bagi keseluruhan bulatan dan dia minta kita untuk cari keseluruhan bulatan, kita pakai pi j kuasa 2. Tetapi kalau dia minta sebahagian daripada bulatan, maksud dia minta kita untuk cari luas sebahagian bulatan, kita just perlu masukkan sudut dia iaitu theta per 360 didarabkan dengan pi j kuasa 2. Itulah 4 formula, 4 key, 4 kunci untuk dapat jawab soalan perimeter dan luas ni dengan mudah. Okey, sekarang kita tengok contoh. Sebagai contoh yang paling mudah sekali lah. Dia bagi satu bulatan. Dia minta kita hitung panjang lengkok POQ. Okey, bila dia minta kita hitung panjang lengkok POQ, maksudnya luas yang kecil ni lah. Okey, dia sepatutnya tak tulis POQ, PQ. Yang inilah. Okey. Okay. So, cikgu nak kira panjang lengkok yang ini. Jadi, bila cikgu nak kira panjang lengkok yang ini, okay, first thing, bila kamu dapat soalan, kalau cikgu dapat soalan, cikgu akan tulis siap. Okay, perimeter bulatan 2 pi j. Panjang lengkok theta per 360 darab 2 pi j. Luas bulatan pi j kuasa 2. Luas sektor theta per 360 darab pi j kuasa 2. Dapat soalan, catat 4 formula ni. Sekarang dia minta cari panjang lengkok. Jadi kita dah ada rujukan. Panjang lengkok adalah theta per 360 darab 2 pi j. Sekarang kerja kita nak ganti, nak substitute nilai saja. Okey, theta. Theta ialah mewakili sudut tu kan. Sudut tu mestilah 130. Kenapa? Sebab kita melibatkan lengkok yang ni. Kita tak boleh pula ambil sudut kat sini. Sebab dia tak melibatkan lengkok yang besar ni. Dia melibatkan lengkok kecil ni. Jadi ambil sudut dia. Sudut yang bertentangan dengan lengkok tu iaitu 130 darjah per 360 darab 2 darab pi. Dia minta kita untuk guna 22/7 darab dengan jejari. Jejari adalah mesti daripada satu pusat ke lilitan. Okey, sebahagian, separuh. So, kat sini ialah 7. So, 7 mewakili jejari. So, masukkan dekat sini 7. Kemudian, kamu just ambil kalkulator dan cari jawapan. Okey, baik. Kalau kamu tengok di kalkulator cikgu ni, dia adalah pecahan tak wajar. Kamu boleh tukar juga kepada pecahan pecahan bercampur ataupun terus tukarkan kepada perpuluhan. Jadi, kalau kita nak ambil perpuluhan, syarat dia kita mesti ambil 2 tempat perpuluhan. Okey. So kat sini kita tengoklah 15.89. So masukkan dekat sini 15.89. Okey. Baik, next. Macam cikgu kata tadi, soalan dia mesti pada diagram yang sama ditanya kedua-duanya. Sama ada dia akan tanya terus panjang lengkok ataupun luas sektor. Syarat dia mesti ditanya dua-dua. Okey. Sekarang kita pergi soalan B, dia tanya luas sektor kawasan Blorek. Jadi kawasan Blorek dekat sini yang warna biru ni kan. So tengok balik formula kita, luas sektor ialah theta per 360 darab pi j kuasa 2. Kemudian cikgu terus masukkan theta sebabkan theta tu adalah dalam kawasan Blorek ni dah ada sudut dia. So terus ambil 130/360 darab pi 22/7 darab jejari 7 kuasa 2. Jadi maksudnya apa cikgu nak cerita? Selalunya soalan ni jejari dengan dia punya sudut tu mesti berkait. Yang membezakan dia formula sikit je. Kemudian terus kamu masukkan dalam kalkulator. Okey, kalau kamu nak tulis dalam pecahan bercampur pun boleh. Dia dapat 55/11/18. Atau kamu nak tukar pada perpuluhan, kamu mesti pilih 2 tempat perpuluhan iaitu 55.61. Okey guys, so tak susah pun. Sebenarnya senang je. Kita dah ada 4 formula. Tengok apa soalan nak. Okey, ini soalan basic, soalan asal. Nak bagi kamu faham konsep dulu. Okey, sekarang kita tengok contoh yang kedua. Sama juga. Dia minta kita untuk cari panjang lengkok POQ tapi yang di lorek ni. Yang besar ni. Okey. So, macam mana kita nak buat dia? Sekarang ni, panjang lengkok. Okey, sekarang cikgu catat dulu formula.
perimeter bulatan 2 pi j, panjang lengkok theta per 360 darab 2 pi j, luas bulatan pi j kuasa 2, luas sektor theta per 360 darab pi j kuasa 2. Bila kita tulis, kita tahu apa kita nak cari. Sekarang kita nak cari panjang lengkok. PL is theta per 360 darab 2 pi j. Okay, next. Kita tengok kat sini ya. Cuba kamu perhatikan di sini. Cikgu nak cari yang dah cikgu tandakan dengan warna pink ni. Masalah di sini cikgu nak substitutekan theta. Theta dia tak ada. Theta dia adalah di antara sini ke sini. Tak ada kan? Jadi bila tak ada, macam mana kita nak cari? Ingat tak tadi mula-mula cikgu bagi dalam nota, cikgu kata satu bulatan sudut penuh dia adalah 360 darjah. Jadi kalau dekat sini dia bagi 85, boleh tak cikgu cari bahagian yang lagi satu? Boleh, dengan cara cikgu nak cari theta dengan cara ambil 360 tolak 85. Okey, so di sini cikgu akan dapat 275 darjah. Maksudnya sudut yang di sebelah dia ni adalah 275. Itulah cara bagaimana kita nak cari satu lagi punya sudut sekiranya dia bagi sebahagian lagi punya sudut. Kemudian bila kita dah ada sudut ni, kita terus dah boleh gantikan dengan 275 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab jejari di sini adalah 12. Okey. Dan terus masuk semua dalam kalkulator, kamu akan dapat jawapan. Okey. Kalau dalam pecahan bercampur 57 13 per 21 ataupun perpuluhan 57 perpuluhan 62. Okey, kamu bolehlah cuba untuk cuba menggunakan contoh cikgu ni untuk kamu praktikkan. Baik, seterusnya kita tengok pula yang kedua, dia nak luas sektor kawasan Belorek. Jadi bila kita dah cari dah sudut tadi, automatik kita dah boleh guna untuk jawab soalan B. Sebab tu cikgu kata, untuk melibatkan panjang lengkok dan juga luas sektor ni, key dia dalam SPM ni, dia punya key itu adalah jejari yang kita guna di soalan A akan bersamaan dengan apa yang kita akan guna dalam soalan B. Cuma kamu kena bijak tengok, nak susun je. Okey, nanti kita akan tengok bagaimana soalan yang selalu suka ditanya. Okey, sekarang kita try dulu jawab soalan B di mana kita nak buat luas sektor. Luas sektor ialah theta per 360 darab pi j kuasa 2. Okey, so theta di sini guna yang sama, 275 per 360 darab 22 per 7 darab jejari 12 kuasa 2. Okey, so cikgu dapat 345 5 per 7 atau 345.71. Okey, baik. Sekarang ni cikgu ada pilih dua contoh soalan. Dia ni cikgu pilih daripada soalan percubaan yang tahun 2016 macam tu lah. Cikgu pilih daripada, tak ingat daripada negeri mana, tetapi ada dua contoh. Cikgu tak nak pilih lagi dalam soalan SPM kerana itu cikgu akan tunjuk untuk menjawab beberapa soalan SPM nanti.